Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada 'ilman wa lam yazdad huda lam yazdad min Allah illa bu'dan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca seorang sekali surah Al-Fatihah, dan kita sedekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pengarang kitab ini, pada kedua ibu bapa kita, guru kita, seterusnya kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, bersyukur kita kepada Allah Taala kerana memanjangkan usia kita mendapat kita bersama-sama lagi berhimpun dalam taman-taman syurga. Raudatul Jannah, iaitu dalam majlis ilmu. Sebab antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang berada dalam majlis ilmu ini Allah Ta'ala tahan dosanya. Selagi mana dia berada dalam majlis ilmu, mana dia tak ada dosa tu. Untuk kalau kita duduk saja-saja, mungkin dosa, mungkin mengumpat, mungkin menata dan sebagainya. Duduk dalam majlis ilmu ni tak mengata, paling-paling pun ustaz yang dia kata. Gitu je lah dalam hati kan. Ustaz ni bila sabar je lah. Tapi tak ada dosa lagi, jangan risau. Walaupun mengata ustaz waktu kuliah ni, sebab itu normal. Dia kalau tak kata ustaz, tak sah dalam kuliah ni. Dia nak cakap tegang-tegang, dia segan. Tapi tak ada, orang sini tak ada, insyaAllah. Saya yakin orang sini semua baik-baik belaka. Sebab orang sini telah ditarbiah, ilmu telah dibagi. Jadi peramal dengan ilmu satu tuntutan yang memenuhi syarak. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama. Pertama sekali kita bersyukur kerana Allah Ta'ala beri kita kelebihan pada malam Jumaat ini, dapat kita buka kitab, dapat kita mentelaah, dapat kita murajaah, dapat kita muzakarah. Karena hari Jumaat ini tuan-tuan
Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah fihi khalqillah fihi khalqi Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqum as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumun tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang di mana matahari terbit padanya iaitu hari Jumaat. Kita ni malam Jumaat ambang pada hari Jumaat. Suatu benda yang terbaik. Besok pagi kalau matahari naik itu maknanya sebaik-baik hari. Kenapa? Dia kata di sini fihi khulqika Adam. Pada hari tersebut iaitu hari Jumaat Allah Ta'ala cipta ke Adam. Bapa kita yang pertama dulu diciptakan manusia pada hari Jumaat. Makanya kita ni patut bersyukur sebab kita ni lahir daripada generasi yang dilahirkan pada hari Jumaat. Siapa dia? Bapa kita Nabi Allah Adam. Maka kita kena sedar lah, kita diciptakan Allah Ta'ala dengan nikmat. Kemudian wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumaat itu Nabi Allah Adam masukkan ianya ke dalam syurga. Maknanya kita dulu bapa kita pernah berada dalam syurga. Sebab itu kita juga pernah merasai nikmat bagaimana barang syurga itu semasa kita dalam rahim. Dalam rahim itu seperti seolah-olah kita berada dalam syurga. Sebab apa? Tak gaduh nak fikir pun. Macam tu. Pasal kita mengandung dulu aja, mengandung anak-anak kita anak kita siku kita, sepak kita, marah tak? Marah tak? Tak marah tak? Bang-bang tengok tapak kaki dia lah bangga perut kita. Cuba sekarang tapak kaki anak kita letak kat perut kita macam mana? Tak marah kita. Sekarang jangan buat kerja anak kita letak kaki kat perut kita, marah aja. Marah tak? Anak kita yang dah besar sekarang ni. Marah. Saya aku keras kadang-kadang. Dulu tak ada nak marah, tak ada. Mak Haji pun rasa lah bang, dia bergerak lah bang, seronok. Kan sekarang anak kita bergerak, kita tak seronok. Sebab dalam syurga tak ada orang nak marah. Nikmat. Nikmat. Itu contoh lah kita dulu nakal dalam perut kan. Tapi mak kita alhamdulillah sabar sebab itu. Wabil walidaini ihsanan, hendaklah kamu buat baik kepada dua ibu bapa kamu. Kemudian wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumaat juga Allah Ta'ala keluarkan Nabi Allah Adam daripada syurga kerana melanggar perintah Allah. Ingat, kita juga boleh dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari syurga. Sepatutnya kita masuk dalam syurga, tapi Allah Ta'ala boleh menolak kita daripada masuk syurga. Bila? Ketika mana? Ketika kita melanggar perintah Allah Ta'ala. Cuba kita dengung, kita ada tak melanggar perintah Allah Ta'ala? Kalau ada tu nak masuk syurga, kita dalam. Maknanya kena sedar, istighfar, mohon ampun, mohon maaf. Maknanya kita banyak dosa. Maknanya dengan dosa itu menyebabkan kita tertolak untuk masuk syurga. Na'udzubillah. Sebab itu kita kena bersihkan diri, kita kena sedar muhasabah kita setiap hari Jumaat, supaya kita rasa bahawa kita ini diberi nikmat yang cukup besar. Sebab itu malam Jumaat kita mulakan dengan kebaikan-kebaikan. Hari Jumaat kita buat kebaikan-kebaikan. Masa ni nak sedekah ke, nak buat amalan-amalan tambahan, silakan. Amalan tatawuk, amalan tanda ketaatan kita, kerana kita rasa kita bersyukur bahawa peluang untuk masuk syurga itu ada. Maka kita gunakan kesempatan itu. Sebab Allah Ta'ala kata Nabi Allah Adam pernah dimasukkan syurga, dan daripadanya juga dikeluarkan Allah Ta'ala dari syurga pada hari Jumaat. Kemudian walan taqumu sa'ah, dan tidak akan berlaku sesuatu perkara yang dinamakan kiamat itu illa fi yaumil Jumaat. Tidak akan berlaku kiamat kecuali pada hari Jumaat. Maknanya hari ini tuan-tuan kita nyawa, besok matahari boleh naik, maknanya kita bersyukur belum kiamat lagi. Kena sedar. Maknanya kalau hari ini malam Jumaat,
Besok pagi kita tengok matahari terbit di tempat lain daripada ada harapanlah kita. Maknanya tuan-tuan, apabila kita berada dalam suasana hari itu hari kiamat, kena ingat, jangan kita minta. Jangan kita minta kita mendapat jumpa hari kiamat yang besar. Sebab Nabi SAW menjanjikan bahawa sesiapa yang berada pada berlakunya kiamat, ketika itu ia tidak beriman. Alhamdulillah. Sebab itu orang yang beriman akan mati bersama-sama, wafat bersama-sama dengan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Orang-orang beriman semua meninggal. Yang tinggal adalah orang yang menolak mengikut Nabi Isa dan Imam Mahdi. Mereka akan kekal dengan dosa dan maksiat. Mereka itu akan merasai bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Jadi kalau kita termasuk orang yang hidup berada ketika itu hari kiamat, na'udzubillah, memang kita berada dalam keadaan kekufuran. Na'udzubillah. Jadi kalau kita masih lagi belum kiamat, ya, kita meninggalkan itu suatu benda yang nikmat. Ya, tapi kalau kita meninggal pada hari kiamat, mohon dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata itu gini nak tengok apa nama hari kiamat. Jangan begitu. Ya. Yauma yaqumun nasu kal farashil mabsus. Tuan-tuan ingat hari kiamat itu bila berlaku, tuan-tuan, bukit gunung Everest yang tinggi pada dunia tu, yang paling tinggi, yang orang kalau capai sana menjadi satu benda-benda kebanggaan, dia akan terbang seperti kapas diterbangkan oleh angin. Gunung yang gagah itu, tuan-tuan, akan terbang terpelanting seperti kapas ditiup angin. Na'udzubillah. Bagaimana kalau dia empat manusia kecil itu? Itu balasan Allah bagi orang yang kufur. Na'udzubillah. Jadi kita kena, bila kita hari Jumaat ni, tuan-tuan, banyak-banyakkan kita melakukan amalan-amalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama, besok pagi, tuan-tuan, banyakkanlah kita buat sujud sejadah. Imam bacalah surah sejadah, surah Al-Insan. Waktu subuh pagi. Bermula dari besok pagi, berjemaahlah kita. InsyaAllah itu di antara yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperbanyakkan selawat. Memperbanyakkan selawat. Ya maknanya ya, besok pagi banyak selawat. Bila nak selawat, Ustaz, tak ada mahaban. Bila tak ada mahaban, tak ada selawat. Ini perangai kita. Mahaban baru nak selawat. Sambil masak, sambil potong sayur, pasti siang ikan. Haji ya, Abang Haji saya start motor, saya tak kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Bismillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lagi kerja. Ini buka radio Hot FM. Jahanam lah tuan. Buka era. Era pula IQ. Buka IQ. IQ. 89.5. Ada yang tak tahu dia punya frekuensi dia. 89.5. Saya tak ada dibayar di IQ untuk cerita ni, tak ada. Saya nak tolong sampai. Tengok, pagi-pagi dia ada motivasi, pagi-pagi dia ada selawat, dia ada baca Quran. Kita tengok, buat amalan baik. Anak-anak pergi sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, terangkan hati kami untuk menuntut ilmu. Nampak? Mana je? Nak pergi kebun. Asal barang. Allahumma salli ala Muhammad, sayyidina Muhammad. Lepas Allahumma salli ala Muhammad. Betul? Kan nama bala tu? Kan ada ni? Duduk saja, tak ada buat apa, Ustaz. Penganggur terhormat. Tak apa, duduk saja. Allahumma salli ala Muhammad, sayyidina Muhammad. Kan? Kemudian kebanyakan doa. Sebab Allah Ta'ala rindukan doa-doa hamba-Nya pada hari Jumaat. Kerana Allah Ta'ala nak kabulkan doa kita. Banyak doa ya. Doa mustajab ni doa mustajab. Doa pada hari Jumaat. Kemudian banyakkan oleh kamu baca suratul Kahfi. Kerana setengah riwayat mengatakan bahawa orang yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala akan terangkan kuburnya di dalam, Allah Ta'ala akan terangkan kuburnya ketika ia mati nanti. Jadi kita nak terang kubur, tuan-tuan, tak payah generator, baca suratul Kahfi banyak-banyak.
Kemudian pakailah wangi-wangian pada hari Jumaat itu. Ya, pada hari Jumaat ni yang terafdalnya ketika nak pergi masjid. Tapi kalau kita tak pergi masjid, lambat lagi, kita pergi kerja, wangi-wangian lah. Berwangi-wangian. Ya masjid, pagi-pagi wangi-wangi masjid. Jangan pula sejuk je masjid. Tunggu pandan je, bau pandan. Nama macam kuih talam je. Bau macam kuih talam je sama je kan. Tak sejuk. Tukar sikit masjid. Pagi-pagi Jumaat tu pakai wangi-wangi sikit masjid. Boleh masjid? Jangan kata mau temiak pula. Nanti abang haji kejauh. Ya dah abang haji kejauh. Alhamdulillah. Haji tak jadi kerja pula hari tu. Pasal apa? Mak haji dah wangi lebih benda-benda biasa. Tak apa. Semua pahala berlaku. Jangan dia kerja mak haji lain. Bahaya. Abang haji ni pun patah juga. Maaf cakap ya. Mak haji yang di rumah tak dikejar. Mak haji luar dikejar. Itu dosa. Abang haji. Habis mak haji luar wangi, mak haji dalam bau. Tahu mak haji gelap. Jadi kena betulkan. Kita supaya mak haji kita biar mak haji kejar dalam rumah. Betul haji? Mana mak haji nak? Kejar dalam rumah ke kejar luar rumah? Tak berani dia jawab. Dah takut. Susah juga. Kan dia ada cara dia. Islam jaga senang je. Biar dia kejar dalam rumah. Rasulullah SAW pun berlari-lari dengan Aisyah dalam rumah. Tapi biarlah anak nak pergi sekolah dulu. Jangan anak nak pergi sekolah dulu berlari lagi. Dia apa? Berlari pagi butuh dengan exercise. Okey, baik. Itu dia. Berwangi. Wangian. Itu di antara amalan yang boleh kita buat pada hari Jumaat ni umum. Bukan untuk orang lelaki saja, maka malah untuk orang wanita juga. Baik. Itu sebagai mukadimah sebelum saya nak buka kitab ini. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita sambung pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Shalihin. Karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala jilid yang pertama. Kitab yang bertajuk Riyadhus Shalihin, iaitu taman bagi orang yang soleh. Sebagaimana yang saya nyatakan, seringkali saya nyata bahawa 4 golongan yang Allah Ta'ala iktiraf sebagai manusia yang istimewa, iaitu kalangan An-Nabiyyin, Was-Siddiqin, Was-Syuhada, Was-Shalihin. Ini manusia 4 golongan yang Allah Ta'ala iktiraf, yang mereka akan duduk bersama-sama dalam syurga, satu kelompok yang tidak dipisahkan. Tuan-tuan, kita nak jadi Nabi tak dapat. Jangan mengaku lah, tak payah, hebat macam mana pun. Walaupun kita ni jadi syekh ke tu apa tu wali ke, tak akan jadi Nabi. Kalau jadi Nabi, na'udzubillah, kita keluar daripada landasan sebagai orang Islam. Murtad lah siapa yang mengaku Nabi. Kita tak layak, tak layak untuk jadi Nabi. Dan kita bukan Nabi. Khataman Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menutup segala Nabi dan Rasul. Tak ada lagi lah. Mana kita nak jadi Nabi, tak ada lah. Memang tak ada peluang. Jangan berharap lah, tak ada. Orang mengaku memang bengong. Senang dia mengaku bengong. Kalau percaya 10 kali bengong. Semua. Tak ada juga orang percaya je. Nabi Melayu lah, Nabi Jawa lah, Nabi Bugis lah, semua nak kata semua nak ada Nabi. Nabi Banjar. Nabi Banjar. Nabi Melaka dia Nabi Melaka. Belum ada lagi Alhamdulillah. InsyaAllah moga-moga Allah tak ada lindungkan. Jangan pula ada Nabi negeri Melaka pula. Lepas ni ada pula mengaku pula. Na'udzubillah. Jadi siapa mengaku, mengarut. Dan siapa yang percaya 10 kali mengarut. Maknanya dia tak faham. Faham? Tak ada. Jadi kita katakan Nabi tak ada. Was-Siddiqin, orang yang membenarkan segala perkataan Nabi SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kita tak ada. Sebab orang Siddiq ni orang golongan sahabat Nabi SAW dan golongan orang salaf, iaitu 300 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. 301 khalaf. Orang salaf. Orang salaf ni orang yang terbaik di kalangan sahabat Nabi SAW yang Nabi iktiraf. Tapi yang lain tu bukan makna tak baik. Maknanya zaman itu zaman hebat. Zaman 4 mazhab. 4 mazhab yang masyhur lahir dalam golongan 300 tahun selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih memegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni nak ikut, alhamdulillah, memang digalakkan. Digalakkan sekadar mampu kita. Mereka memang sungguh-sungguh. Sebab mereka dari kecil dan diasuh dengan Al-Quran dan hadis. Kita baca Quran dah tua-tua pun tak terhenti baca Quran. Jadi nak ikut golongan salafi memang
Memang bukan tak boleh, memang jauh. Dia umur 5 tahun dah hafaz Quran, ya, 10 tahun dah hafaz hadis. Kita lagu apa lah? Majid, anak cucu kita tu lagu macam-macam lagu. Lepas CD satu CD, lepas CD satu CD, dia boleh hafal. Iya, cukup anak kita antara hafal Quran dengan hafal nyanyi. Nyanyi tu dengar lagu muzik cicit-cicit dia tahu dah baik. Kita ni baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasyamsi wadduhaha. Bukan anak-anak besar pun nak nyambung dengan dia. Maaf ya. Tapi kalau kun huwallahu ahad atau apa ya? Tu kalau tak apa juga lain lah kata. Baik, benar sedikit ya. Lepas tu, wasyuhada, golongan orang yang berjuang mati syahid. Contoh macam dia yang 529 tu, yang saudara kita di Ikhwan Muslimin yang apa nama? Yang dijatuhkan hukuman mati oleh Al-Sisi. Itu di antara syahid. Kita tak sampai peringkat tu. Tak dapat. Moga-moga kita dapat yang keempat. Walaupun kategori yang keempat insya-Allah, tapi dapat kita bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi terdahulu, Sayyidina Abu Bakar, seperti orang-orang syahadat seperti Sayyidina Hamzah, dan insya-Allah wassalihin. Jadi nak dapat martabat ini, maka ini bukan boleh duduk perangan. Oh, saya saleh, tak boleh. Dia bukan diiktiraf oleh diri sendiri, tetapi dia diiktiraf dengan kelakuan dan amalan yang kita pelajari. Bukan duduk-duduk, oh, saya saleh dah. Belum lagi. Kita dah belajar tadi dalam bab pertama, iaitu bab ikhlas nak jadi orang saleh. Mesti hati kena bersih, hati kena jaga. Jagalah hati, jangan kau kotori. Nyanyi pandai ustaz. Ustaz gagaklah nyanyi boleh, baca Quran boleh, boleh lah. Apa ustaz boleh, kami tak boleh. Kalau tuan-tuan boleh beda, teruskan. Ni nyanyi lebih banyak dia mengaji. Tapi kalau nyanyi untuk baik, nasyid-nasyid, baik-baik syair, okey. Mana dia? Ini kau kunci cintaku di dalam hatimu. Boleh tak nyanyi lagu tu Pak Cik? Boleh untuk Abang Haji. Malam ni nyanyikan dia tengok. Ini dok. Kau kunci. Tapi Mak Haji kunci Abang Haji tu, kau tak kerti Abang Haji tu kan? Itu bahaya tau. Tapi bukan Mak Haji sini tau. Mak Haji buat lain. Dia masak nasi kangkang. Itu dia kunci betul Abang Haji. Sambil bodoh gitu. Iyalah, masak nasi. Iya. Kesian dia. Jangan buat Mak Haji tak masuk syurga. Bukan tak masuk syurga, tak cium bau syurga langsung. Alhamdulillah. Tak dah buat istighfar, mohon ampun, buang-buang kalau alhamdulillah. Baik. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bagaimana disusun oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Hadis-hadis Nabi bagaimana nak jadi orang yang saleh. Mesti pertama hati kena bersih. Hati bersih bagaimana yang saya katakan dahulu, iaitu kena banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Duduk dalam gulungan majlis ilmu. Sentiasa ada murajaah, ini sentiasa ada grow up, maknanya dibangunkan diri kita, hati kita dengan majlis ilmu, muzakarah, perbincangan. Ya. Sebab itu tuan-tuan, orang lelaki alhamdulillah dia boleh pergi masjid dengan apa juga. Orang perempuan dia dah. Dengan kuliah ada. Kalau ada kuliah ada. Tak ada, buka TV. Live. Siaran langsung dari masjid negara. Jangan jadikan dia imam pula kita sembahyang gitu. So jangan sesat pula. Dengar khutbah dia sekurang-kurangnya. Baik. Sebab itu tuan-tuan kita lihat, ya, bahawa dalam kita nak bentuk keikhlasan hati, dalam bentuk kita nak mendidik hati, kita kena ajarkan diri kita ini dengan sifat apa dia? Sifat qanaah, sifat rasa cukup dengan benda yang sedikit. Qanaah bil qalil. Hendaklah kita rasa cukup benda yang sedikit. Tengok kita nak uji diri kita. Contoh kita nak uji. Saya kata adalah majlis, kita majlis macam ni lah contoh. Majlis.
tengok makanan tak banyak. Makanan tak banyak ni, orang ramai makan sikit. Tengok-tengok dalam bungkus tu ada 20 bungkus. 20 bungkus yang datang 40. 2 kali ganda. Hati dah soal tu. Ini maka dia akan letak satu pepatah Melayu, empat-empatnya siapa dapat dia punya. Ini dia antara kita nak uji. Nak uji. Tengok dalam bungkusan tu ada 20. Tengok jemaah ada 40. Apa tindakan patutnya? Kalau kita hati yang bersih, maka kita pecahkan jadi 40. Betul tak? Seorang sikit. Dan bila hati dah cuba tak maaf, siapa cepat dia punya. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cepat keluar. Habis dulu. Tunggu balik. Betul tak? Maknanya hati kita jatuh mengundur pasal minhun semua ke? Saya cakap tuan ni, bukan saya cakap tuan ni. Kita diuji Allah Ta'ala dengan minhun sebungkul, kita dah bercuak. Belum tak emas lagi. Baru minhun je balik. Kita dah gelapar. Kalau kita bersifat dengan reda, qanaah, dan sifat tulus hati kita ni bersih, tak apa, tak apa. Bagilah yang lebih memerlukan. Apa makna dia? Kita ngomong tak? Komplain tak? Masuk dekat keputusan tak? Forum? Surau buat makan tak cukup. Dia pergi komplain surau buat makan tak cukup. Jadi satu dunia. Apa benda dapatnya? Itu kan rosak hati tu. Apa tujuannya? Nak memburukkan masyarakat. Benda yang simple, buat apa kita nak pergi promotekan kepada orang ramai? Sedangkan benda itu boleh settle dengan kita rasa lapar. Saya bilang lah, alah tak ada, tak apa bagi orang lain. Ataupun kita makan sikit, seorang sikit. Kan peribahasa orang Melayu, hati lapar sama di lapar. Hati lapar lah. Hati gajah sama di lapar, hati nyamuk sama di cecah, betul tak? Kita tak, hati lapar sama di hati lapar, subhanallah. Tersalah saja saya. Sebab kita bukan orang bahasa, minta maaf lah ya. Itu hati gajah. Kalau boleh dengan gajah-gajah, tengok balik. Ini saya nak cerita ni, benda ni, fenomena ini berlaku. Bukan di luar masyarakat. Di dalam masyarakat, orang yang mengaku dia ahli jemaah. Ataupun dalam kata orang Melayu, ahli suaf. Betul gitu ya? Saya bukan kata suaf ni. Ini yang berlaku dalam pemikiran kita. Nak jadi soleh benda. Allah Ta'ala bagi benda sikit. Sebab itu kita kena rasa benda sikit, dia sikit, sama-sama sikit. Maka sikit-sikit suap. Baru ada rasa persaudaraan, menghormati dan berinteraksi dengan orang. Selesai. Kita lihat zaman Rasulullah SAW. Ya, apabila mereka dalam keadaan kehausan, semua dalam keadaan cedera, dalam keadaan nazar, semua memerlukan air. Maka sahabat bagi, ya akhi, mak, dia kata, tak. Dia kata bagi sahabat lagi. Sahabat lebih perlu. Dia ni dalam nazar. Kalau kita lah gulu. Ada lagi tak? Tak cukup. Orang belakang lantok dia lah. Sebab itu kita jauh dari rahmat Allah, jauh daripada kita nak menjadi orang yang soleh. Ya tuan-tuan, soleh ni bukan amal yang banyak tuan-tuan. Itu jadi abid namanya. Abid ni orang beramal banyak, qiyamul lail, bangun. Itu antara individu yang menunjukkan ketaatan, menunjukkan ibadah banyak. Tapi dalam approach kita menunjukkan kita ni soleh. Sebab itu Rasulullah menangnya Rasulullah bukan kerana kekuatan yang ada pada orang tertentu, tetapi kekuatan pada akhlak Rasulullah. Maka kita nak didik akhlak kita itu bermula daripada hati. Inna fi jasadil mudghah idza salaha jasad kullu fa idza fasada jasad kullu ala wa hiya qalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa pada di anak Adam itu ada seketut daging. Kalau baiklah daging itu, maka baiklah keseluruhannya. Kalau rosak daging itu, rosaklah keseluruhannya. Ala wa hiya qalb, kamu dia ialah hati.
Kalau berebut tu siapa punya pasal? Hati punya kerja. Maka tangan bawa tangan, hati mengarah. Seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata, hati itu seperti raja. Panca indera ini ialah tenteranya. Hati itu yang mengarahkan. Maka kita betulkan. Boleh? Itu nak jadi salah. Sebab itu kita ni biar baca lambat, nak bagi jelas sungguh-sungguh. Dia sembang boleh, nak buat susah. Bukan baca dia pun habis dah. Baca habis tu. Tapi nak cerita, sebagaimana saya nak cerita yang lepas, yang dahulu kita cerita berkenaan dengan Ma'an dengan Yazid. Ya, Yazid bapa, Ma'an ni anak dia. Yang mana bapa dia Yazid dahulu, saya recall balik ya, nak beri sedekah, wakil kepada seorang daripada masjid untuk menyampaikan sedekah. Ma'an pun datang, beratur juga dapat kan, ambil daripada sedekah tersebut. Lalu dia bercerita kepada Nabi dan kepada bapanya, wahai ayah, saya dapat duit dinar daripada masjid. Pasal kamu ambil? Dia kata, pasal kamu ambil. Maka berlakulah pertengkaran antara anak dengan bapa, lalu dibawa kepada Rasulullah SAW kes ini. Maka Rasulullah SAW kata apa? Ya Ma'an, wahai Yazid, dua-dua semua dapat pahala. Kamu jangan risau dan tidak ada yang terkurang daripadanya, walaupun itu pusing balik kepada ahli keluarga kamu. Nak cerita, apa yang kamu niatkan, apa yang kamu usahakan, Allah Ta'ala dah bagi pahala di situ. Begitu juga Ma'an, apa yang kamu bolehi, sedangkan kamu berhak kerana kamu beratur di situ dan mendapat, ambillah dan tidak mengurangkan pahala, walaupun sedekah itu daripada ayah dia sendiri. Nak cerita tuan-tuan, di sini tidak ada sesuatu yang menghalang daripada menerima pahala, asalkan kita buat itu dengan penuh keikhlasan. Sebab ayah dia Yazid nak buat sedekah. Sedekah itu diselewengkan. Itu bukan masalah orang yang memberi sedekah. Yang salah ialah orang yang menguruskan sedekah. Ya, maka selesai. Jadi kita tak sakit kepala. Ni dah bagi derma dah tak, dia pening. Betul ke dia tak derma? Dia tipu kot. Jadi kita dah terbingin, jadi jiwa kacau. Baik-baik derma kita itu diterima oleh Allah, oleh kerana kita mengungkit membatalkan pahala kita. Itu yang berat. Maka teruskan je lah. Lagi je lah. Dia nak nyeleweng, jangan kita yang nyeleweng. Boleh faham kan? Okey, alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Okey. Kita sambung lagi, ya, iaitu hadis yang ke-7. Hadis ini panjang sikit, iaitu berkaitan dengan masalah pengagihan harta, dan dia berkaitan dengan niat seseorang itu kerana tak dapat berhijrah bersama Rasulullah SAW, iaitu Abu Ishaq, sahabat Rasulullah SAW, yang mana dia adalah sahabat Rasulullah yang tidak berhijrah bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi dia rasa bahawa dia ini telah tertinggal pahala hijrah, ya, maka dia rasa kecewa lah. Rasa kecewa. Tetapi Rasulullah SAW datang semasa Haji Wida. Rasulullah bertemu dengan sahabat, ziarah, dia cerita benda ni, maka dia menyelesaikan masalah. Wahai apa tu Abu Sa'ad, kamu juga dapat pahala walaupun tak dapat bersama-sama hijrah. Dia tak dapat berhijrah kerana apa? Musuh. Panjang hadis ni. Boleh Baik. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Waqqas Malik ibn Wahaibah ibn Abdul Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Quraisy Al-Zahri radhiyallahu anhu, ahad al-'ashara al-mashhur dillahum bil jannah radhiyallahu anhu. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni aman hajjatil wada' min waj'in istadda bi wa qultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waja'i ma tara
wa ana zu mali wala yarusni illa ibnatu li afa atasaddaqu bisulusi mali. Qala la. Qultu fashartu ya Rasulullah. Fasarru ya Rasulullah. Faqala la. Qultu fasulusu ya Rasulullah. Qala as-sulusu was-sulusu katsirun aw kabir. Innaka an tadara warasataka aghniya'a khairan min an tadharhum alatan yatakaffafuna an-nas wa inna lan tunfiqa nafaqaha tabtaghi biha wajhallahu illa ujirtu 'alaiha hatta ma taj'al fi amri aydika. Ya, qala qultu ya Rasulullah ahalla ba'da ashabi. Qala innaka lan takhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bi wajhallahi illa izdadta bihi darajatan wa rif'ah wa la'alaka an takhallafa hatta yantafa'a bi aqwamu wa yudarrabak akharu. Allahumma amri li ashabi hijratahum wa la tarudduhum ala a'qabihim. Lakinil ba'si Sa'd bin Khawlah yarithi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Mikkah atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu muttafaqun alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, kisah ini panjang, ya. Dan hadis ini panjang juga. Nak cerita bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ishaq Sa'ad bin Waqqas, ya, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas iaitu di antara sahabat Nabi memegang sebagai orang panggil pentadbir, ya. Orang panggil administrator, maknanya pegawai tadbir lah, pegawai tadbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia tidak dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah semasa perintah hijrah. Okey, baik. Dan dia di antara jaminan Allah Subhanahu wa taala sahabat yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi aku pada tahun Haji Weda semasa aku menderita sakit tenat. Ya, Sa'ad bin Waqqas dia sakit. Nabi tahu bahawa sahabat dia tak dapat bersama. Nabi ketika melaksanakan Haji Weda, haji terakhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi menziarahi Sa'ad bin Waqqas yang berada di Mekah. Ya, ketika itu Sa'ad bin Waqqas sakit tenat. Jadi tuan-tuan, dalam kita ni menghadapi saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat kita yang ada sakit, yang tak dapat bersama kita, bila kita dengar dia sakit, bila ada kesempatan, ziarahlah. Kita nak ambil roh Nabi SAW. Walaupun Nabi berada dari Madinah pergi ke Mekah, dia tengok ada sahabat, dia akan ziarah. Jadi kita pun kalau boleh ada kawan-kawan dulu, satu khusus, satu mata, satu universiti masing bekerja, kemudian satu kita jumpa balik, kita pergi satu tempat, carilah kawan-kawan. Kalau ada umur, hubungilah. Sebab itu roh yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kadang-kadang time ada buah baru kenal saudara. Itu nama saudara keluar. Betul dia? Ketika ada adik-beradik, kalau dia telefon, dirian ada tak? Yang tengah bunga ni nanti buah dia tak kobar lah. Ada kata kobar tau. Tidak putus darah. Dia, kita buah dirian ada baru kenal saudara. Time nak lepas, langsung muka tak ada.
Saya nak nyapu, kita lah nombor satu. Betul ke tak? Dah. Alhamdulillah, tuan-tuan dia termasuk yang saya maksudkan. Ni orang lain. Kadang-kadang adik-beradik tengok kan, balik kan, dia tengah luruh. Ayolah, bawa lori. Dia biasa bawa kereta, dia bawa lori, pick up tu. Apa pasal? Sudah kegiatan banyak. Betul dia? Marah orang ada pick up kata dia kan. Contohlah, dia buat pick up tu apa, nak bawa anak suku sangkat bawa balik turun. Baik. Lalu dalam keadaan sakit tenang itu, kesempatan ini digunakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, wahai Rasulullah, penyakitku ini bertambah tenang, sedangkan aku mempunyai harta tetapi tidak mempunyai waris kecuali seorang anak perempuan. Nampak tuan-tuan, bila kita sakit tuan-tuan, bila kita ni dalam keadaan dah tak ada harapan nak hidup, jangan duk ingat lain kecuali kita kena selesaikan masalah dunia ini kepada orang yang berhak. Apa dia? Kalau kita ada harta, beda-beda lah cepat-cepat. Jangan menyebabkan harta kita masuk syurga lambat. Seperti Abdul Rahman bin Auf, di antara sahabat Rasulullah SAW, yang mempunyai harta yang banyak, tetapi banyak hartanya itu pada jalan Allah. Itu pun dia di antara sahabat, ramai-ramai sahabat, dia masuk syurga lambat sedikit daripada sahabat-sahabat lain. Bukan dia tak masuk syurga, dia masuk syurga. Tapi kalau Abu Bakar masuk dulu, Sayyidina Umar masuk dulu, dia tu masuk selepas semua sahabat-sahabat yang hebat baru dia masuk. Sebab apa? Sebab banyak tanya buat harta. Sedangkan harta ni bukan disimpan pada jalan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau kita lagi banyak harta, lagi banyak soalan tu. Jadi sebab itu Sa'ad bin Waqqas dia tanya kematian itu dengan harta itu menyebabkan gangguan dia untuk lebih cepat masuk syurga. Dia kata, dia tanya, ya Rasulullah, aku ada harta, bagaimana aku nak bagikan harta ini sedangkan aku tak ada waris yang asabah, yang lelaki. Aku ada hanya waris perempuan sahaja. Jadi adakah boleh aku sedekahkan 2/3 daripada hartaku? Maknanya dia ada tinggal waris, tapi tak ada waris laki-laki. Sebab biasa mengikut kaedah faraid, yang menyebabkan terhalang orang lain mendapat harta kita ialah anak lelaki. Baik. Maka Sa'ad bin Waqqas tak ada anak lelaki, anak perempuan. Maka dia kata, boleh tak saya sedekahkan 2/3 daripada harta saya bagi pada sedekah pada umum, 1/3 kepada wasiat saya ataupun waris saya yang perempuan tadi. Jawab baginda, tidak, tak boleh. 2/3 ni banyak ni. 2/3 daripada hartanya nak disedekahkan. Dia ada waris, Nabi kata jangan, tak boleh. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kalau setengah, anis separuh pun tak boleh. Contoh dia ada 2 juta, 1 juta untuk sedekah, 1 juta untuk anak perempuan dia. Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Kalau kita tak boleh macam mana? Lalu dia berkata lagi, tidak boleh, kata Nabi SAW. Lalu dia kata 1/3. Boleh tak 1/3 daripada harta peninggalan yang kalau saya meninggal nanti, yang 2/3 ke anak saya? Nabi kata 1/3 itu pun dah banyak. Dah banyak. Apa maknanya ni tuan? Maknanya tuan-tuan, kalau kita nak bagi, sedangkan kita ada anak, ada isteri, ada waris-waris yang berhak, selesaikan bagi waris dahulu. Kalau kita nak bagi kepada yang bukan waris, tidak boleh melebihi 1/3. Contoh siapa bukan waris? Anak angkat, kawan, jiran, anak yatim, anak luar nikah. Kita dulu
Lihat mungkin ada silap-silap dulu, kita adalah anak luar nikah. Anak nikah itu tak berhak mendapat perwasiatan ataupun pewarisan, maka kita bagi kepada orang. Kita ada bela anak orang kan, dulu-dulu kita ada ambil anak orang kan, ada anak-anak kan, maka kita tak boleh bagi dia. Dia tidak berhak mendapat pewarisan, tak dapat, tak berhak. Kalau dapat, batal. Batal. Maka dia boleh dapat 1/3 sahaja. Itu pun dah banyak daripada harta kita. Contoh, kalau kita ada harta, kita nak agih kepada orang lain, sedangkan waris-waris kita ada, kita boleh bagi 1/3 saja. Tengah-tengah kan dulu dia kata, okey, semua anak harta ni bagi anak yatim. Semua. Habis anak-anak tak nak. Aku benci tengok anak tak boleh puasa. Contohlah bahasa-bahasa dulu kan, marahkan dengan anak-anak. Aku sakit pun tak tengok, tahu harta ni nak bagi semua. Tak boleh. Sebab kita akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Kerana Nabi SAW dia kata apa? 1/3 itu juga masih banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan waris-waris engkau menjadi orang yang kaya atau ada harta, adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka menjadi orang yang miskin, yang terpaksa meminta-minta daripada orang lain. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ada harta ni tuan-tuan, kalau boleh waris, biar kita dapat. Baik tu kita kena jaga ukhuwah persaudaraan antara ahli keluarga. Jangan putuskan ahli keluarga, hubungkan silaturahim. Ini saya adik-beradik kita gaduh, sedangkan dia berhak mendapat wasiat ataupun warisan. Maka tinggalkan mereka dengan harta, sekiranya kita ada harta yang ditinggalkan. Tapi kalau tak ada harta, tak ada kan? Janganlah kata mana dah cari, tak ada. Mana yang ada? Mana yang ada? Itu lebih baik, kata Nabi SAW, daripada kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan meminta-minta susah-susah. Sini tuan-tuan semua alhamdulillah Allah Ta'ala punya tanah berekor-ekor. Ya mak dia, tanah berekor-ekor. Dah bagi belum tanah? Belum. Jangan bagi kat saya tak layak. Bagi ke anak-anak, bagi siap-siap. Sebelum kita meninggal, bagi siap-siap kalau boleh. Tapi tengok juga anak sekarang kan, bagi siap-siap, kita dia hantar rumah free kenangan pula. Kau rasa betul ya anak-anak lah ni, dia dapat, dia buat balas habis. Jadi kena letakkan satu perenggan semasa saya hayat. Walaupun nama dah tukar, manfaatnya masih ada orang yang hidup. Dan meninggal barulah kau ambil. Kena letak situ dekat dalam will ataupun wasiat ataupun endorsement tu. Jangan dia bagi tukar nama tu kalau siap-siap. Tengok-tengok dah jual. Bila kau jual Mat? Dah nama kita. Itu anak tak reti bahasa. Jadi jangan dapat anak hobi tu. Jadi kita tengok. Maknanya kita bagi siap-siap. Kalau kita nak sedekah kepada, nak wakafkan, contoh tanah kita nak wakafkan, besok nak buat masjid ke nak apa, dia wakafkan. Jangan lebih daripada 1/3. Kalau kita nak bagi ke anak yatim, ke rumah-rumah orang kebajikan, jangan lebih daripada 1/3. Nampak? Ya? Kalau boleh, bagi siap-siap. Kalau boleh tuan-tuan, nasihat saya, kalau kita ada anak-anak pewaris kita, bagi siap-siap masa hidup. Sebab apabila kita dah bagi siap-siap, walaupun tak mengikut kaedah faraid, sah. Yang dikira faraid iaitu selepas berlaku kematian belum diagihkan. Harta yang belum diagihkan, itulah yang difaraidkan. Tapi kalau dah masih hidup, okey, tanah bendang ni, tahu bendang? Sawah lah, sini panggil sawah lah. Sawah ni ada 5 ekor. Kau adik-beradik, seorang seekor, ada 5 beradik. Habis. Faham tak? Bagi siap-siap. Mak Haji gelang ada 1 peti kan? Gelang emas. Tak. Peti kecil-kecil lah sikit kan? Peti juga lah. Peti kecil lah. Peti yang bawa balik daripada kenduri kahwin dapat 1 sikit lah. Masa
dalam tulang ada mak betul. Betul dia kata. Dia yang simpan dalam lemari. Bubur dah cincin, gelang, rantai, benda situ. Agak-agak mati, pakai tak Pak Haji? Kalau mati besok, bila dah kapan, pakaikan gelang tak? Tak kan? Kira ambil. Kat murah dia Pak Haji Kalau pakai, simpan je lah. Kalau dah dikebumikan juga dengan gelang esok, simpanlah. Faham tak? Faham, alhamdulillah. Jadi kalau rasa-rasa kita ni umur pun nak kata dekat. Tahu dekat? Dekat dengan kubur lah kata je. Bukan duduk sebelah rumah kubur dah. Dekat. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Yang itu beritahu ke anak-anak perempuan. Panggil anak-anak perempuan. Wahai anak-anak mak, ni ada sikit lah mak pergi jaga. Gelang saka pun ada benda. Yang gelang ni, yang gelang balak, orang panggil gelang balak aja. Gelang balak ada 3 urat. Ni kau kat kalung. Ni belang lipat. Belang tu gelang lipat. Betul-betul tadi tak saya kata. Gelang lipat. Ni yang ngak. Cincin 2 bentuk. Ni uju. Apa saya halus dapat gelang balak? Uju dapat cincin. Mak nak bagi masih hidup peduli aku lah. Faham tak? Boleh bagi. Sekiranya mak meninggal, ambil. Faham tak? Maknanya disaksikan, ada saksi, ada tok sidang lah, ada tok imam nanti buat satu surat, selesai salah. Tapi masih hidup, mak dia pakai lah. Jangan bagi dia. Alam. Maknanya bagi siap-siap. Mana yang harta yang tak diagihkan semasa hidup barulah diparaikan. Parai ini masalahnya pasal apa? Dia mendapatkan persetujuan dan kena bawa mahkamah syariah, mahkamah tinggi untuk dibincangkan berapa dapat banyak-banyak. Masa hidup bagi tak sama rata, tak jadi masalah. Sebab itu sahabat Abu Bakar dia risau, takut kalaulah kematian dia ini menyebabkan dia tertangguh untuk masuk syurga. Maka dia kata saya nak belajarkan. Nabi kata jangan, biarlah anak-anak cucu kamu ada harta, jangan kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, jika mereka datang menjadi tomahan, hinaan orang. Maka Nabi kata biarlah mereka. Sesungguhnya engkau tidak membelanjakan sesuatu yang engkau niatkan itu demi untuk mengharapkan keredaan Allah, melainkan engkau pasti diberi pahala daripada perbelanjaan yang engkau keluarkan, sehingga kan apa yang engkau jadikan untuk menyarahi istrimu. Maknanya tuan-tuan, apa yang kita belanjakan itu dengan niat kerana Allah Ta'ala, semuanya dapat pahala mengikut niat kita. Kalau kita nak bagi tadi, anak kita sekian, tanah dekat sini sekian, bagi siap-siap, kita dah dapat pahala lah, walaupun belum ditukar milik. Sebab apa? Memberikan satu harapan baru kepada anak-anak yang mana dia ada sedikit belanja apabila berlaku musibah pada masa yang akan datang. Sekarang masalahnya kita tak beritahu. Abang Haji, Abang Haji tahu tak harta Abang Haji banyak mana kat orang rumah? Ada kita tu? Tak ada. Tetap rahsia. Biarlah rahsia ya. Ini masalah. Jadi, alah Ustaz bukan ada sangat harta Ustaz. ASB 100,000 dalam account. Beritahu dekat rumah. Yang abang ada 100,000. Banyak bang. Nanti takut tu. Sedangkan kita belajar untuk anak isteri, pahalanya lebih besar daripada kita sedekah kepada tempat lain. Kamu aja beritahu. Ya, abang ada 100,000 dari ASB. Ayah ada berapa? 200,000. Lagi banyak ayah. Wah, suami dah kira-kira lain dah. Dengar isteri lagi banyak, dia dah kira lain dah. Siapa mati dulu untung ke? Minta maaf di gurau je. Bukan orang sini, bukan tempat lain. Maknanya bila Mitch dapat 300,000 di situ, betul? Betul tak? Walaupun 200,000 tu isi kita punya, tapi bila kita campur 200,000, maknanya belajarkan untuk kebaikan kerana niat itu dapat. Lebih-lebih lagi belajar kepada anak isteri. Maknanya agih kepada anak-anak. Beritahu anak-anak, ayah ada sekian, rumah ayah sini satu, rumah dekat Tambak ada satu. Rumah bukan orang rumah, kena ingat. Biar
Dia banyak rumah, jangan banyak orang rumah. Dia balik gelap lagi. Jadi kena ingat. Tapi kalau banyak orang rumah, kena kira lain pula. Sebab tu Abang Haji dia style seorang orang rumah ke apa, susah nak kira dia tu. Habis cerita lagi. Kerana kita membelanjakan kepada anak isteri, dia excellent. Sedekah yang paling utama. Bagi kat mak. Ada bagi kat mak? Ada bagi kat mak? Ada? Berapa? RM50? Alhamdulillah ada berapa? Tak payah pun lah apa yang mahu orang saya. Janji dia bagi. Betul? Kena bagi. Walaupun mak kaya raya. Kita tengok mak kaya raya, kita tumpah duri je mak. Minta lawan Tuhan mak. Tak lihat kaya. Masa muda. Mana nak dapat jadi anak yang saleh? Patut kita memberi. Topak kat dia, bukan dia topak kat kita. Kalau kita beri kat dia, dia topak balik kat kita. Ala kubil hal. Itu mak sayang kita. Mak memang tak pernah tak sayang. Kita yang tak sayang. Kita pernah topak kat mak. Tanya. Sejak kahwin. Dulu bujang boleh kakak. Sejak kahwin. Ada topak kat mak. Topak kat ayah. Tak. Nak hantar rendang masak pun susah. Masak rendang itik lah tu. Sedap lah tu ni. Rendang itik. Kalau sedap lah. Apa hantar mak bukan jauh sangat. Kita duduk penting, mak duduk kat tambak. Naik kesikal dia ataupun dia potong reng atau satu mangkuk. Ada? Tak ada. Anak ni boleh dari jauh datang, oh mak ada rendang. Nampak? Setuju tak setuju dengan dia? Setuju. Dari jauh boleh datang, mak ada rendang mak. Nak makan rendang mak. Mak punya rendang sedap. Anak punya rendang ni bila tahu? Tenung ni. Bukan saya kata lepas ni hantar lah. Maknanya ada peluang sempat kita hantar lah. Jangan kita topak kita je, kita topak dia. Give and take, katanya bagi sama-sama. Baru pahala itu berjalan dengan sempurna. Faham tak? Sama juga dengan mutua. Mentang-mentang keluarga kita jauh, mutua dekat, tak ada yang bagi mutua juga. Bahagilah sikit. Mutua tu sama taraf dengan mak kita. Kita berderhaka kepada mertua sama tarafnya berderhaka kepada mak kita. Bagilah sikit. Cuma kita tak kenal dia. Yalah biasalah, normal. Siapa dia kenal dengan mertua? Kau saja. Mak Haji macam Mak Haji kalau pergi rumah mertua, agak-agak terus tukar kain batik ke, tidur dulu. Kita lah, bukan Mak Haji sini je. Kita kan kalau pergi balik mak mertua ni, balik kita gaya-gaya dulu kan. Sampai je kalau rumah kita, rumah mak kita, sampai tukar kain batik lah. Pakai baju kelawar. Wah, mak mana nak potong? Dia. Tu sampai rumah kita, rumah mak kita. Tuan tahun tu raya rumah kita giliran. Tahun depan giliran rumah mertua pula. Sampai tukar kain batik tak? Dah. Abang, letih abang kita nak tidur dulu kat mak. Dia tidur dulu Ustaz. Lepas tu letih petang baru dia makan kain. Mak, apa boleh tolong? Tak bayar dah siap. Betul ke tidak? Bukan orang sini kan? Ini orang lain. Ini cerita. Jangan kita bezakan antara mertua dengan tak mertua. Mak kita dengan mertua sama je taraf. Ya? Cuma kita kadang-kadang adalah rasa sedikit hati kita tertulis. Telan je lah. Redha je lah. Doakan dia. Sebab pahala ini Allah Ta'ala kata, antara kamu membelanjakan kepada harta anak-anak kamu, isi-isi kamu membiarkan mereka dengan keadaan senang, kamu akan dapat pahala yang besar. Pada saat Nabi wakaf tanya kepada Nabi kata jalan. Lebih baik kamu tinggalkan harta kepada anak kamu sebelum kamu meninggal daripada kamu membiarkan dia dalam keadaan meminta. Boleh? Boleh faham tak ni? Okey. Kemudian sambung sikit lagi. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah aku terasing daripada sahabat-sahabatku di sini yang mana aku tidak dapat berhijrah bersamamu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, engkau tidak tertinggal
Buatlah kebaikan yang engkau niatkan kerana Allah pasti menambah derajat kemuliaan engkau. Mudah-mudahan ketinggalan engkau kerana tidak dapat bersama-sama berhijrah bersama kami termasuk orang-orang yang mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini cerita dia. Tuan-tuan, kita walaupun tak dapat bersama-sama ya dalam membantu sahabat-sahabat kita menjalankan kerja-kerja agama, tapi kalau kita redha, kita sama-sama memberi komitmen, kita dapat pahala bersama. Sebab itu tuan-tuan ada cerita, ada setengah orang dia kata dalam ni lah, dia kata, Ustaz, saya datang dengar kuliah Ustaz ni kadang-kadang jarang dapat dengar. Apa sih? Habis saya tukang baju air Ustaz. Saya tukang baju air pun dapat pahala sama macam orang yang dengar. Walaupun dia minum dulu. Sebab dia buat air. Kalau gitu kakak semua orang buat air lah Ustaz, tak mau dengar. Itu tak aci. Dah ada niat nanti. Sebab dia masing-masing part. Dia tegang bahagian buat air. Tuan-tuan tak buat air, duduk dengar pula. Ini yang tak dengar pun dia buat air juga ke belakang. Yang ni tak kena. Jadi masing-masing ada peranan. Nabi kata walaupun kamu tak dapat hijrah, kamu niat buat kebaikan. Sebagaimana kami berhijrah, kamu dapat pahala macam mana kamu berhijrah. Maknanya kalau kita buat kebaikan, kita mengadakan majlis yang sempurna, majlis yang baik, yang redha Allah Ta'ala, walaupun kita tak dapat pergi, tetapi kita sama-sama bantu, pahalanya dapat bersama. Jangan rasa menyesal, hidup dan sebagainya. Contoh, Mak Haji minggu ni tak dapat dengar kuliah. Alah, rugi Ustaz. Tak rugi. Kalau niat kita ada niat nak memajukan, nak menyokong majlis jangan dapat pahala. Walaupun duduk dia bohong, tak ada untung lagi. Tapi walaupun tak uzur, tak datang juga, itu tak dapat. Ya, itu dia. Kena faham. Jadi dalam kerja agama ni tuan-tuan, apa juga jalan asal kita niat dengan kebaikan, kita niat untuk kebaikan, untuk memajukan agama Allah, kita dapat pahala. Walaupun kita tak sebanyak mana yang kita sumbangkan, tapi dapat. Sekurang-kurangnya bagi komitmen, bagi perangsang, bagi support, bagi sokongan. Kita dapat bersama sokong. Jangan kita menghalang, menyanggah ataupun menidakkan. Ini dosa kita lebih teruk daripada Abu Lahab. Abu Lahab zaman Rasulullah SAW lahir disembelih 100 ekor unta. Dia merdekakan seorang hamba. Kalau seronok dapat anak saudara. Tetapi bila dia melihat Nabi SAW menyampaikan risalah Allah, tauhidkan kepada Allah, dia bakang nombor satu. Kita pun ada juga dalam masyarakat kita. Okey. Tapi dalam masa yang sama, dia lahap kita di belakang. Ini lebih teruk daripada Abu Lahab. Sebab apa? Dia manis mulut. Abu Lahab terang-terang dia tak suka. Tetapi dalam masa sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, dia manusia yang paling baik dengan Nabi SAW. Sebab anak saudara dia. Ya? Tetapi dia menjadi manusia penentang nombor satu. Jadi kita ni nak menentang, nampak sangat takut, tak Islami. Tapi dia jahat dari belakang. Dia mengacau, dia ganggu dalam majlis-majlis untuk mencari reda Allah. Ini berat. Maka jangan kita jadi orang apa ni. Kalau kita tak setuju, dia tanya, perkara ni baik tak? Untuk masyarakat bagus ke tidak? Untuk kebaikan agama baik ke tidak? Baik, kita tak dapat. Jangan kita kacau. Diam-diam. Kalau tidak, kita lebih duduk, lebih teruk daripada Abu. Alhamdulillah. Maka kita tak boleh nak pergi, kita support. Ini kerja orang yang soleh. Orang soleh. Sebab itu orang soleh ni tuan-tuan, dia untung walaupun dia tak dapat bersama-sama pada majlis tersebut, tapi pahala dia dapat dia portfolio. Sebab apa? Hatinya sentiasa memberi hubungan. Itu dia nak hubungan hati, cinta. Muhibban, orang yang mencintai majlis-majlis ilmu. Tak apa-apa. Tapi jangan cinta je tapi tak datang. Kita datang tapi ada uzur. Betul tak? Kadang-kadang kita ada uzur-uzur tertentu tak dapat.
share dan sebagainya. Alhamdulillah, Syekh kita tak ada masalah. Buka sekarang dalam internet, tak dapat mengikuti, boleh buka dalam YouTube laman Nurani, laman Rohani, Santapan Rohani. Buka tengok, ada ustaz-ustaz yang dah mengajar dalam kita, insya-Allah sama-sama. Tapi jangan tengok yang tu saja, yang lain tak tengok. Orang tentang dah ada, kita tak payah itu kita tumbang. Jangan, yang lain kena tengok yang itu sebagai revision ataupun terlepas. Faham? Jadi dalam sini Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasulullah yang sakit tenang tetapi sentiasa merujuk kepada Nabi, bagaimana dia tidak terlepas daripada golongan sahabat yang mendapat redha Allah Ta'ala, walaupun dia dah dapat bersama-sama berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Jadi kita tuan-tuan pun boleh juga demikian, dengan syarat kita ada jalan kebaikan yang sentiasa kita tunjukkan. Tak dapat banyak sikit sekurang-kurangnya kita menyokong perkara kebaikan. Jadi itulah lebih kurang yang dapat saya berikan pada malam ini. Ya, moga kita mendapat manfaat daripada hadis ini supaya kita dapat jalan keluar. Bahawanya dalam Islam tidak ada yang rugi. Tak ada yang rugi. Dalam berharta tak ada rugi. Dalam buat kebaikan tak ada rugi. Dalam buat apa juga, asalkan dia menepati syariat Allah SWT, maka kita teruskan. InsyaAllah kita akan dapat pahala. Dia maknanya bagi gelar ke anak-anak pun dapat pahala maknanya. Jadi kalau dah ada rasa-rasa tu nak bagi, boleh bagilah maknanya. Jangan bagi kat saya 1/3 je maknanya. Kalau nak bagi dah. Kalau tak ada tak payah. Saya pun tak ada minta dengan orang bagi, saya ambil, tenang aja. Atau lah hidup rezeki ya. Tapi tak apalah. Tak betul ini kita nak. Jangan sampai besok kita boleh meninggal, anak kita kutuk kita. Apalah abang, dia tinggalkan hutang. Ingatkan dia tinggalkan harta, rupanya tinggalkan hutang. Itu yang bila dah bawa nganda ke anak, nak bawa kubur, wasiat. Tuan-tuan, sekiranya arwah ini ada termakan, terminum hal yang makmur, yang akhir kata, sekiranya arwah dia meninggalkan hutang, kalau boleh halalkan. Kalau tak boleh halalkan, tolong berjumpa dengan waris. Waris tu sedar. Tengok lepas bumi, bukan semua datang. Ceti datang, Alung datang, apa datang. You punya apa? Ada hutang dengan kita. Jangan sampai anak tutup kita besok sebab kita meninggal. Jadi settlekanlah, selesaikanlah dulu. Tak ada harta yang ditinggal, jangan tinggalkan hutang. Sebab itu kita berdoa, min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada orang yang meminta hutang sedangkan ketika itu aku tidak mampu membayarnya. Itu doa Nabi ajar kepada kita. Min ghalabatid dain wa qahri rijal. Tapi bukan hutang tak membayar. Maknanya kita mohon berlindung daripada Allah orang minta hutang sedangkan kita ketika itu tak boleh bayar. Bukan tak nak bayar, kita nak bayar tapi dia datang tak kena tempat, tak kena waktu. Kalau dia datang waktu cukup bulan, kita bayar dah. Tapi dia datang tengah-tengah bulan, mana nak cakap kan? Yang itu dilindungkan. Jadi supaya orang yang meminta hutang tu datang pada waktu yang boleh kita bayar. Itu kita. Tapi sebab itu kalau boleh jangan berhutang. Sebab syarat nak berhutang boleh mengikut syariat, harus berhutang sekiranya dia mampu bayar. Haram berhutang kalau tak mampu bayar. Kena ingat, haram berhutang kalau tak mampu bayar. Itu yang jadi beban. Sebab orang yang ada hutang walaupun dia mati syahid, dia tergantung amalannya selagi mana hutang tak selesai, dia tak boleh masuk syurga walaupun dia mati. Jadi kita kena jagalah hutang-hutang. Jadi kalau boleh tak ada hutang, kita tinggalkan harta. Kalau tak ada harta, jangan tinggalkan hutang. Biar tak ada harta, tapi jangan ada hutang. Wallahu a'lam. Pada hari itu untuk malam ni, dia semoga Allah Ta'ala buka hidayah kepada kita. Amin. Amin, insyaAllah. Ada soalan Pak Haji? Ada lah. Gelar tak nak bagi lagi, tak bersifat. Sebab kalau Mak Haji tak bagi sekarang, besok paraid. Bila paraid dia tak boleh pakai seketul, dia kena bagi asing nak bagi satu
1/6, 1/12. Jadi kena bagi nilai. Dia tak boleh bagi betul. Boleh tak? Okey. Ya ji, insya-Allah. Kalau kita berhutang pada orang bukan Muslim, Ya. kalau kita nak nasi hutang tu, Ya. kita tak jumpa. Macam mana? Dia cari orang yang punya bayar hutang. Tak jumpa dia. Tak jumpa juga. Dah Tak usaha usaha nak jumpa. dah wawakkan, dah keluar iklan semua. Tak ada sampai Dia dia cari cari. yang kat situ tak ada. Dia kena wawakkan. Masuk dalam takabah, nyatakan okey saya ni ada hutang dengan sekian-sekian. Arwah ni ada hutang sekian-sekian. Kena macam tu lah. Sehingga tak dapat juga dah buat macam tu dah tak ada juga. Bolehlah kita mengikut kaedah kita menyedekahkan jumlah hutang itu ke dalam tabung-tabung kebajikan dan niatkan kepada orang yang sendiri hutang. Sendiri hutang. Faham tak? Tak faham? Maknanya, contoh tuan hutang dengan saya dah cari dah, usaha dah keluar iklan, dah keluar umum, tak jumpa juga waris-waris. Maka tuan pun pergi masjid, masuklah. Kita kata hutanglah RM100 katakan. Saya pun masukkan RM100, niatkan sedekah itu bagi pihak yang memberi hutang. Itu cara paling last untuk bayar hutang. Kalau tak ada, kena cari juga. Kena cari sebagaimana. Walaupun kepada bukan Islam. Kena cari. Sebab itu apabila kita berhutang, kalau boleh kita catat, tulis hutang. Kalau boleh bayar, bayarlah. Kalau tak boleh bayar, hari kita kena bayar. Ya, kena ingat. Sebab hutang mustahab. Sebab pasal apa hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Kita pula tukar pula. Selagi tak tuntut, kita bayar. Itu falsafah kita. Tak, falsafah Islam, hutang wajib dibayar walaupun tak dituntut. Kita tuntut tak bayar, tak tuntut lagi sebelum. Berat tu. Itu dosa kita. Boleh je? Alhamdulillah. Baik. Kalau tak ada sekadar itulah untuk malam ni. Moga-moga kita mendapat hidayah Allah Ta'ala. Moga-moga kita menjadi orang yang saleh sebagaimana yang kita memahami dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, insyaallah. Sekadar itu aku qali hadza nastaghfirullahaladzim wa lakum wasal muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya tasbih kafarah dan salatul 'asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله